Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, kita bertemu lagi sekali. Malam ni kita akan bawa cerita tentang cuba you teka. Ni sayur apa ni? Atau ulam apa ni? Okey. Dan saya bagi 3 jenis ulam. Malam ni kita dapat sedikit lebih supply. Pagi tadi pergi market dapatkan apa tu ni, saya akan cerita pada malam ini. Namanya King of all salad. King salad, maksudnya ulam raja. Okey, anda pernah dengar yang ni kan? Apa? Siapa tahu ni? Cuba teka ni. Alright, ni. Anda suka kan ni? Okey, pucuk gajus. Okey, memang sedap betul ni. Okey, ada yang nak bagi tahu awal lagi, dia dah nampak ni. Pegaga. Okey, so pegaga ni memang antara top ulam Gotukula yang memang famous. Tapi malam ni kita akan cerita lebih kepada yang ini, okey. Dia tak ada bau apa-apa sangat kan, tapi rasa dia macam orang utara panggil pedak-pedak sikit ataupun pedas-pedas sikit. Ada orang kata kelat-kelat sikit, tapi memang best lah. Lebih top 10 yang saya kata oleh top 10 tu, salah satu daripadanya ialah dinamakan malam ni ulam raja. Anda tahu kan ulam raja ni dia tidur tau petang-petang. Pukul 6 dia memang tidur. Dia tutup macam tu, okey. Lepas tu dia buat macam selimut, lepas tu dia tidur. So pukul 6 ke atas dia ikut perintah. Tuan kata tidur, dia tidur. Okey, besok pagi dia buka balik. Dan bunga dia cantik-cantik. Nama saintifiknya ialah Cosmos caudatus. Tapi ada orang kata intan berayun, tapi yang saya tahu ulam raja lah, senang, okey. And this king salad ni, kalau dialih bahasakan dalam bahasa Indonesia, dia panggil kenikir atau setengah panggil kenelikir. Atau kalau bahasa Sundanya sintrong. Betul tak ni? Kalau di Jambi tu dipanggil suring. Tapi memang di Indonesia dan Malaysia dan Thailand sebenarnya cukup laku ulam raja ni. Padahal asalnya adalah daripada Latin America, di negara seperti Brazil, Peru, Mexico, sekarang di Florida ada ni. Tapi cuma kadang-kadang kalau tengok Afrika pun ada, Australia pun ada, tapi bunga dia lain-lain sikit. Dia orang kadang-kadang tak makan ulam ni memang kan. Dia orang lebih kepada suka tanam sebab bunga dia orang cantik. Kalau kat sini bunga dia warna apa? Kalau you perasan tak? Kalau you tengok depan rumah atuk you, mamak you sekarang kalau balik kampung, dia kadang-kadang dia jatuh biji-biji dia luar pada pasu pun dia naik kan. Tepi-tepi jalan pun dia naik kan. Tapi kalau bunga tu you tengok tak? Yang kat Malaysia ni rajin-rajinnya warna pink, betul tak? Tengah ni warna kuning. Kalau you pergi ke farm ataupun ladang-ladang kelulut, mereka rajin tanam pokok-pokok seperti ulam raja ni sebab dia orang tahu bunga tu memang makanan kelulut yang dia orang suka sangat, bunga kuning-kuning tu kan. Baik, tetapi di Amerika ada ataupun di Afrika ataupun di Australia atau di negara-negara lain kadang-kadang dia campur. Yang orang jangan makan tu warna bunga ni warna kuning, warna purple, warna putih pun ada, cantik. Yang saya tengok dalam Google pun kalau tengok warna orange, beautiful, tapi dia buat untuk ambil gambar aje. Setengah orang makan dengan bunga-bunga sekali. Tapi malam ni kita nak fokus kepada daun, dan kalau ada 1-2 tu kita pakai dengan akarnya sekali. Yang ni interesting. Ulam raja ni yang seronok sekali saya cerita ialah tak ada side effect. Jadi kalau you terlebih sikit ke ataupun termakan hari-hari pun tak jadi masalah. Okay, so yang tu kita punya mukadimah cukup cantik. Okay, sebab selalunya orang risau pasal ulam-ulam ni takut terlebih ke. You jangan risau, you tak akan boleh ambil. Kalau saya hari ni banyak ni nak makan pun jenuh dah kan. Baik, nombor 1. Dia ada banyak antioksidan. Dalam sayur ni, dalam ulam ni, kalau you tengok ataupun you buat kajian, dia ada lebih kurang 100 lebih bahan aktif yang dinamakan antioksida. Kalau antioksida tu maksudnya yang lawan karat-karat lah dalam badan kita, faham tak? Benda yang berkarat dalam badan kita selalunya menyebabkan penyakit. Jadi kalau kita boleh buang dia, jadi dia lagi cepat bersih, badan kita lagi cun. So antioksida ni yang antara top dia ada bahan-bahan nama tu saya pun tak boleh ingat, tapi yang you patut ingat ialah seperti vitamin C. Dia yang paling banyak dalam ulam ni ialah vitamin C. You bayangkan vitamin C adalah memang very popular. Zaman-zaman COVID ni, zaman-zaman virus, bakteria is one of the best. Kalau you ambil segenggam macam saya tunjuk ni, katakan 100 gram satu hari lah you makan, banyak tu kan. Tapi untuk orang D&D diet boleh habis juga. Kalau tak habis pun you makan dengan you punya sambai ke, dengan tempoyak ke, dengan you punya budu ke, ambil juga sikit-sikit bagi sedap. Okay. Yang penting ialah
100 gram tu ada sampai 2,400 apa orang panggil vitamin C, miligram of vitamin C. You kena pakai lebih kurang 2,000 ataupun 2 gram satu hari vitamin C. Itu kira dah cukup cun. Kalau you boleh setiap hari jaga 1 hingga 2 gram, you memang cantik badan you, muka you. Nanti saya cerita semua dia berseri-seri. Pasal apa? Vitamin C you tahu sangat-sangat lah. Banyak kegunaannya. Salah satu daripadanya untuk apa tu, ceriakan ataupun apa, bagi muka berseri-seri, dan banyak untuk lawan apa tu, penyakit pun vitamin C, sehinggakan kanser pun. So, saya dah mulakan dengan vitamin C tadi, banyak. Antioksidan banyak. Dia ada vitamin A, ada apa, C, ada E, ada magnesium, ada kalsium. Wow, sebab tu dia cuma kalah sikit daripada moringa je. Moringa masih lagi top. Datang pegaga dan datangnya ulam raja. Nampak dia top 4 or 5 ni dia king lah kira. Lepas tu datang gajus, datang pucuk kado dan ulam-ulam banyak-banyak lagi lah. Okay? Baik. Seterusnya, kita yang paling penting hari ini nak mulakan dengan cuci darah dulu. Dia punya kerja ni, dia punya ulam-ulam ni kan, daunnya kalau you buat sebagai ulam saja pun dia dah boleh menjadikan sebagai cuci darah. Cuci darah ni kalau dari sudut orang yang sakit kidney, sakit buah pinggang, bermaksud dialisis lah kan. Tapi sebelum kita dialisis pun, kalau kita ada stage 2, stage 3, cukup bagus ni. Kalau stage 4 pun dah boleh amalkan. Cuma bezanya, ingat saya mulakan ni dengan satu peringatan yang cukup penting. Itu kalau you nak cuci darah ataupun you nak lawaskan you punya kencing, maksudnya buah pinggang semua ni, you harus ambil dengan akarnya sekali. Ni pokok ni kan you ambil yang tak salah tua sangat, yang besar tu sampai 2 meter buat apa. Ambil yang lebih kurang 2 kaki baru naik tu, yang muda-muda tu you boleh cabut lagi. Yang cabut tu dalam sekaki tinggi anak-anak dia tu, you cabut, you ambil dengan akar dia sekali, you buang pasir elok-elok, basuh elok-elok, you ambil lebih kurang segenggam, you buat apa? Rebus. Rebus air dia tu, orang utara panggil masak periuk lah, faham tak? You ambil air katakan 1 liter lah katakan, you rebus sampai jadi setengah liter, jadi 500 ml tu you buat minuman harian you. Boleh tak? Dia bagi mereka yang ada masalah buah pinggang, macam kita-kita ni yang ada banyak makan painkiller dahulu, yang GFR dah turun kan daripada 80 turun 70, sekarang dah 55, mula buat cerita lah tu. Faham tak GFR? You punya filtration rate buah pinggang tu. So, tolong amalkan ni. So, sekali-sekala you tukar dengan daun salam, sekali-sekala you tukar dengan minum air limau dan sebagainya. Saya dah cerita dulu tentang CKD, Chronic Kidney Disease tu. CKD tu kan salah satu daripadanya akar daun semalu. Ingat tak? Yang ni antara satu lagi pokok yang boleh kita combine. Sebab tak larat juga nak makan akar semalu saja kan. Ini dia. So itu satu, orang panggil cuci darah. Nombor 2 ialah dia adalah antibakteria dan antifungal. Jadi kalau you selalu infection, selalu banyak sesama dan sebagainya, yang inilah antara ulam-ulam yang patut you amalkan. Antibakteria maksudnya macam antibiotik lah, yang natural. Okay? So rajin-rajinlah makan antibakteria, antifungal berbentuk ulam raja ni, dan dia juga meningkatkan immunity. Nombor 3, immunity. Immunity meningkat, antibakteria, antiviral, apa lagi you nak? Antifungus pula tu lagi. Wow. Saya merasakan kita ni dah ketinggalan. Kalau orang tua-tua ni patutnya kita dah amal ni dah lama, tapi macam saya lah. Kadang-kadang biar je ulam-ulam macam ni tak di jadikan sebagai amalan harian. So boleh tak daripada hari ni kita tukar-tukar. Hari tu pegaga, hari ni ulam raja, besok ambil katakan gajus pula kan. Kalau tak habis makan lagi. Okey, apa you boleh buat? Disebabkan dia antioksidan yang bagus, dia juga menjadi anti-inflamasi. Kan body kita ni selalu dalam keadaan keradangan, banyak inflammation. Tak ada bakteria pun boleh inflame, bengkak, sakit, macam-macam, rasa macam pedih je badan kita kan, sengal aja. Tu kadang-kadang inflamasi yang dah kronik. Amalkan ulam macam ni. So anti-inflammation. Kita rangkumkan nombor 4 pula, dia melancarkan peredaran darah. You nak tahu tak, orang Cina, orang Tionghoa ni, kalau you pergi kat negara Cina, tempat traditional Chinese medicine, dia punya tugas resminya ujung-ujung pergi ke mana? Ujung-ujungnya nak menjalankan darah, menjadikan peredaran darah tu cantik. Orang kata nak keluarkan yin dan yang dia tu supaya dia lancar. Dia punya perjalanan dia punya highway dia tu. Jadi kalau lancar, yin dan yang tidak blok,
selalunya penyakit dia orang akan boleh disembuh dengan cara traditional Chinese medicine. So yang ni, kalaulah Chinese tahu ni, saya ingat dia akan buat ekstrak. Sekarang pun orang dah mula buat ekstrak ulam raja pun, dah jual dalam kapsul pun dah, kan. Berarti mereka dah tahu. Okey, baik, sambung. So dia blood circulation cantik. Dan nombor 4, nombor 5 sekarang saya cerita. Okey, nombor 5 ni penting you dengar elok-elok. Bagi orang yang diabetes, berita baik lagi sekali. Sebenarnya Tuhan bagi, sebab tu kalau saya kata diabetes, high blood atau penyakit kolesterol, penyakit-penyakit yang metabolik ni lah, penyakit nak kena jantung, punya problem semua tu. Dia sebenarnya obesity kan, thyroid semua ni, you tak harus kena. Sebab apa? Tuhan bagi banyak tanam-tanaman dan banyak dalam Quran pun tulis tentang tanam-tanaman. Lebih banyak daripada sebutan makanan-makanan lain, tahu tak? Jadi anda boleh ambil seperti yang saya kata ulam raja ni, sebab dia terkenal untuk diabetes mellitus. Kajian di Malaysia banyak juga dibuat, tapi yang terkenal satu daripadanya ialah daripada Universiti Pertanian Malaysia, kerjasamanya dengan IMR. Anda pernah tahu dengan kementerian punya grant, dia dapat duit untuk buat study ni. Dapati diabetes boleh kontrol dengan tu ulam ni. Dia orang buat untuk cuma 8 minggu saja. Setiap hari dia orang bagi cuma 15 gram. Alah, 15 gram ni satu genggam je. You makan, kita orang kampung kan, 3-4 kali masuk dah 15 gram. Tiap-tiap hari dia buat untuk 8 minggu, dia dapati boleh kontrol. Ataupun apa tu, dia punya glukos dah menurun, dia punya HbA, pernah dengar kan, HbA1c tu, dia punya HOMA, insulin resistant dia, nama-nama macam ni nama sains, tapi bagi mereka tu banyak indikator-indikator yang memungkinkan orang diabetik mendapat keuntungan, manfaat yang cukup baik melalui cuma makan ulam raja 15 gram satu hari, sekali makan. Jadi ulam raja ni dah dibuat kajian, alhamdulillah. Seterusnya itu diabetes. Nombor 6 adalah orang yang ada lemah jantung ataupun kesihatan jantung mereka selalu terganggu, tak adalah sampai blok, dah sampai 70-80% tu kena pergi jumpa doktor lah, nak masuk stent ke, nak buat bypass tu silakan. Tapi yang saya cerita ni rajin-rajin yang bermasalah, apa tu, dah tua ataupun dah pernah buat stent dulu, sekarang dah mula nak blok balik, dia jadi macam sakit je, macam tak senang je, jantung tu macam semput je selalu. Yang ni digalakkan ambil apa ulam raja. Telah dijalankan apa tu kajian mengatakan cardiovascular disease ni disebabkan dia ada vitamin C, dia ada chlorogenic acid, dia ada quercetin. Mahal tau kalau dia jual kat farmasi semua quercetin ni. Kalau kita tengok bahan-bahan dalam farmasi, lebih balik tengok belakang label dia ada perkataan quercetin. Tak payah quercetin kak, ini semua ni dah ada apa orang panggil quercetin dalam ni. Jadi saya memang berminat sangatlah dengan cerita pada malam ni, sebab kadang-kadang kita terlupa nak tegaskan. Baik, itu satu lagi untuk jantung. Bagus. Nombor 7 pula. Nombor 7 ni interesting. Bahaya pula. Ini bukan side effect. Bahayanya ialah kita akan naik selera makan. Mana tak naik selera makan? Yang ni, kalau orang Melayu terutama sekali, budaya kita kalau kena dengan sambai, kalau kena dengan ni lah, cicah betul-betul kadang-kadang nasi kosong pun tak apa, orang kata boh tok you sikit pun dah tibai, betul tak? Yang ni menyebabkan dia ada appetite, selera punya pembangkit dia. So hati-hati sikit, okey. Siapa yang tak lalu makan, baru lepas baik demam ke, baru keluar hospital ke, baguslah, okey. Kalau asma boleh? Yes, memang boleh lah. Sebab dia ada anti inflammation, dan dia antioksidan. Bagus. Baik, nombor 8, anda jangan lupa kepada masalah alergi pula. Siapa yang alergik ataupun ada alahan, jangan cari ubat-ubat antihistamin banyak sangat. Nombor 1, selalunya saya amalkan garam dengan air dulu. Itu yang the best untuk alergi. Tapi kalau nak makan pula, ini antaranya. So, semua daun-daun yang hijau, terutama sekali ulam, tapi sekarang dah terkenal. Orang dah, kalau tak buat kajian pun, melalui pengalaman dia orang. Orang tua-tua ni, pengalaman you jangan kecilkan, you jangan remehkan. Sebab dia orang tu membuktikan melalui dia punya, orang panggil testimoni sendiri, betul tak? Dan kalau saintis kata tak boleh pakai, tak apa, BP kat mereka. Padahal tok kita dah makan lama dah ni, semua ni, jadi dia anti-allergic kepada masalah kulit. Sehingga kan kalau ada parut pun, kalaupun besok saya nak bagi produk-produk yang ada mask nak hilangkan jeragat-jerawat, hampa makan ni dulu. Okey, yang ni dahulu dah boleh. Kalau kita gosok ni, kita orang kata ambil dia punya daun ni, you gosok, you lumok sikit kat bahagian kawasan-kawasan yang berparut badan you. Kalau lepas luka dah baik tu, insya-Allah
kurang berparut. Dan orang yang ada masalah psoriasis dan eczema, bukan nak lumur pula, tak, you makan. Dan kalau boleh, you rebus. Okey, kalau tak larat makan, you buat apa? Buat air rebus. Okey, air rebus dia rasa sikit, ya kelat-kelat sikit, tapi tak adalah teruk, boleh minum, tak ada masalah. Sebenarnya kebanyakan daripada daun-daun macam ni termasuk seperti daun salam, kan, selalunya kalau you rebus, tak ada masalah, tidak pahit sangat. So, psoriasis, eczema dan penyakit dermatitis, bekas-bekas luka boleh diguna pakai. Baik, nombor 9 ialah untuk mata pula. Dia kan ada vitamin A. So, vitamin A, siapa yang makan banyak vitamin A seperti carrot dan sebagainya, dalam ni pun didapati ada. So, tak semestinya kena warna orange. Warna hijau macam ni pun ada. Okey. Okey, saya suka main ni sebab dia masih fresh. Baru ambil pagi tadi kat market tu, rasa macam fresh je lagi. Sebenarnya boleh tanam pun. Tapi sebelah rumah saya tanam, setiap kali tanam ada ulat pula gigit. So dia bukan dia bantai setakat buah peria ke buah timun saya. Dengan ulam-ulam raja pun dia tibai juga. Dia tak peduli. So, untuk mata, nombor 9, nombor 10 ialah untuk hypertension. Dahsyat, siapa sangka dengan ulam macam ni saja, boleh sampai dah 10 saya cerita ni, high blood pressure. Janganlah tunggu sampai tinggi melangit, sebab dia didapati juga boleh menurunkan LDL. Pernah dengar LDL kan, low density lipoprotein tu, dan meningkatkan HDL. Anda pernah dengar HDL is a good cholesterol, LDL is a bad cholesterol. Naik turun tu dia dah boleh balance, you tak payah ingat pun. Kerja Tuhan, dia dah bagi siap semua dah untuk kita. Dia menyediakan, jadi kita cuma kena amalkan saja. So, hypertension nombor 10. Alright. Salah satu daripada, kalau you ambil banyak sangat ni pun, kalau you rasa macam kencing lebih, jangan risau, sebab dia ada kesan diuretik. Diuretik ni faham tak? Pil air, pil orang panggil apa, water pill, untuk keluarkan air dalam badan kita. Doktor selalu kena bagi ubat kan, kalau kaki bengkak dan sebagainya. You tak payah makan ubat-ubat tu, you amalkan ni saja. Is that clear? So, bagus sangat-sangat. Okey, nombor 11 ialah osteoporosis perempuan. Sebab saya sebenarnya tak suka nak recommend kat you ubat, betul tak? Saya lebih suka tanpa ubat apa-apa pun. So, first is natural untuk orang yang bermasalah tulang atau risau tulangnya reput. Bila kita dah berumur, kadang-kadang kita rasa kita makan kalsium banyak, tapi saya pun dah tak recommend susu dan sebagainya kan. So, you tahu kenapa kan? Sebab ada masalah susu, macam ayam juga ada masalah sendiri. Maka kita kena cari gantiannya. So, rupanya sayur, buah-buahan, terutama sekali jenis-jenis ulam-ulam ni cukup banyak apa orang panggil kalsium. So, ulam raja is also good for the calcium dan the magnesium yang cukup kuat, maka tulang dipertahankan. Sebab tu you tengok orang tua-tua dulu. Kalau you fikirkan bila dia pergi ke sawah padi, pergi menoreh getah, pergi ni banting tulang semua, sakit badan, pergi tengah matahari pukul 12 dia tak balik lagi ke rumah. Kadang-kadang lepas Zuhur baru sampai balik rumah, letih, naik basikal punya tu lah, basikal pula jenis pelantak besar semua kan. Pergi dengan bapak you bawa siang je makan, tapi dia punya ulam dia tak tinggal. Jadi dia kena dengan panas dan sebagainya, tapi mereka masih lagi boleh bertahan, dan you tengok tulang-tulang mereka macam besi. Tu orang panggil tulang macam besi. Ni ada chance kita pakai ulam raja. Nombor 12. Saudara sekalian, yang ni saya lebih minat pada anda. Sebab apa? Kalau saya kata saya tu maksudnya apa? Penyakit cepat. Penyakit yang saya fokus, dan kenapa kita beranikan diri di klinik saya pun buka center untuk membantu kanser. Jadi rupa-rupanya, kenapa kita dah tak berapa nak takut kepada kanser? Sebab banyak rupanya makanan-makanan asli ataupun yang alami ni boleh membantu. Cuma tak laratlah kita nak makan banyak-banyak. Bila kita dah sakit, baru kita nak kunyah sampai 1 kati 1 kilo sehari. Memang yang tu saya suruh you kan, ingat tak? Body weight kali dengan 5, ingat tak? Body weight kali dengan 5. You bayangkan kalau body weight kali 5, saya 70 atau 80 kg. 80 kg kalau kali dengan 5, dan 400 gram. You tahu tak 400 gram syak mana? Penuh ni belum 400 lagi. Penuh ni baru lebih kurang 200 gram. So, you kena double benda ni. Makanlah. Tu jadi kambing tu. Tapi nasib baik ada cara-cara yang saya ajar selalunya. Kalau tak boleh buat smoothie dan sebagainya. Tetapi masalah kanser pun telah dikenal pasti dengan daun ulam raja ni boleh dibantu, terutama sekali breast cancer, stomach cancer, colon cancer, ataupun liver punya masalah. Kalau you tengok liver you selalu AST, GST. Kalau you tengok enzim dia tinggi kan. Sebab zaman sekarang ni budak-budak muda dah ada fatty liver.
atau fatty liver, dah mula lemak membaluti liver mereka. Ni saya cerita anak you, cucu you tak lama lagi kena jaga baik-baik pasal mereka dah boroi lah ni. Okey, tak pasal-pasal tu, jaga baik. So masalahnya ialah kita kena ajak mereka makan balik bahan-bahan yang dijadikan secara natural dan murah, dan orang baling-baling tepi jalan je benda ni. So you kena ajak dia orang. Kalau bengkak breast pun, tak cancer pun, katakan ada cyst ke, ada, you tahu tak, sometimes fat kan, kadang-kadang bengkak tak pasal-pasal je kat breast ni, you risau kan. So salah satu sebabnya ialah tak cukup bahan-bahan yang hijau dalam badan kita. Sebab dalam ni ada fiber, ada serat, ada protein, ada karbohidrat, ada walaupun fat tapi fatnya rendah. So you tak payah risau. Berapa gram kalau you makan ni, katakan you ambil 100 gram, baru 18 kalori. Tahu tak 18 kalori? Macam satu keping biskut je. Segenggam besar macam tu, baru macam sekeping biskut kering tu. Alright. Jadi dia punya tenaga dia. Baik, kita habis. Nombor 13 pula, orang yang ada GERD. Tahu GERD? Yang ada reflux, yang ada masalah ulcer, yang terutama sekali yang ada gastritis, yang duk kata gastrik tak boleh puasa semua tu, you amalkan ulam-ulam macam ni. Malam ni ulam raja, of course. Baik, siapa yang pernah kena mumps, beguk, tahu beguk kan, yang bengkak mumps tu, ada salivary gland ni kat sini kan, kelenjar tu infect oleh virus, dia bengkak. Zaman budak-budak dulu selalu kena kan. Sutuk kita apa? Cepat, kat sini warna apa ni, cepat? Warna biru. Dia kat sini pun kena belajar putih, biru, orange, merah semua tu kan. Jadi kat sini biru. So kalau you ada nila ni, you campur dengan tumbuk ni, you buat macam paste dia, okey, buat macam ni lah, bagi lembik sikit, lepas tu campur dengan nila dan cuka, you sapu bahagian yang orang panggil demam beguk ni, bengkak beguk ni, okey. Beguk, bukan beruk, okey kan. Alright. So yang tu sebenarnya mau tak mau dia akan baik, cuma kita sapu tu nak bagi cepat baik je. Okey, nak kurangkan sakit bengkak semua tu. Alright. So jangan lupa tumbuk dia. Orang Indonesia panggil ni gondongan. Alright. Seterusnya, stamina dan energy you. Syok tak? Meningkat. Sebab tu dalam quercetin tadi, perkataan quercetin tu antara banyak dia punya ingredient seperti klorofil, saponin, terpenoid, flavonoid, polyphenol. Nama ni semua nama sains lah. Tapi salah satu yang favourite ialah quercetin. Quercetin ni juga terkenal untuk meningkatkan you punya tenaga. Jadi secara tak langsung patutlah orang claim, kata orang lelaki lah, syed tak cerita lain lah, meningkatkan tenaga batin pun. Mana taknya, sebab tenaga menggila-gila, tahu tak? Baik, nombor 16, kita nak habis dah. Kalau mulut you berbau, you kunyah ni je. Okay? Tak payah nak pergi beli yang ada gam lah, yang ada pewarna lah, yang ada chemical lah. You cuma kunyah ni. Terkenal disebabkan dia antibakteria dan juga anti fungus, dia menghilangkan bau. Tapi kena kunyah. Okay? Kunyah. Nak telan pun tak apa, tak ada masalah. Awet muda. Sebab apa orang bayar beribu-ribu ringgit pergi buat kosmetik surgery dan sebagainya. Rupanya kalau you amalkan daripada muda ataupun dah peringkat tua ni pun boleh start balik dengan terkenal. Orang panggil, sebab tu dia panggil ulam raja. Ulam raja ni king, maksudnya raja segala ulam. Okey, mahkota segala ulam, juga untuk meningkatkan you punya collagen, iaitu menganjalkan you punya kulit, melicinkan kulit, tak bagi kusam, mencerahkan juga. Tak payah nak beli benda tu yang you all selalu duk pergi sampai putih melepak kat muka, leher jadi hitam juga, tak cik. Okay. So you makan ni, dia satu badan. Dia tidak cuma kita sapu kat pipi saja. So bagus untuk haluskan kulit. Kan dia ada vitamin A, vitamin C, vitamin E, terkenal untuk kulit. Dan juga kadang-kadang orang duk pergi buat lulur dan sebagainya, itu tak perlu sangat kalau you rajin makan ni. Sebab dia menggantikan kulit yang dah mati, atau sel yang dah mati. Okey, ada kajian mengatakan dia buat dalam lab untuk breast cancer. Dalam 16 jam dia boleh bunuhkan kanser sel sampai 98%. Terutama sekali breast cancer, dia buat kajian ni. Padahal dulu asal-usul ulam raja ni di negara-negara asal dia Latin America dulu banyak digunakan untuk lawan malaria.
Bila orang kena malaria baru dia gunakan ni, tapi sekarang ni masya-Allah. Okey, apapun insya-Allah saudara sekalian, terima kasih kerana sudi join saya pada malam ini. Saya doakan anda semua sihat walafiat seperti biasa, dan kita juga mendoakan yang terindah kepada sesiapa sahaja. Terutama sekali kepada kalau you bermusuh dengan sesiapa, tolong sampaikan pesan yang terbaik, doakan terbaik, perbetulkan silaturahim. InsyaAllah anda akan jadi lebih tenang, sebab ketenangan jiwa lah antara ubat yang paling kita cari sebenarnya pun. Okay? Kalau you kaya macam mana pun, kalau you tak tenang, tak jalan juga. Okay? So percayalah kata saya, setiap kali kita mendoakan kawan kita, banyak juga malaikat akan doakan kita juga. Betul? Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kontak admin saya kalau ada soalan apa-apa, nak beli apa-apa, jangan malu. Dan tolong kalau boleh beli daripada partner saya pun. Kita share rezeki kita dengan mereka. Okay? Bye. Jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok, tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari pencabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey.